Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang Sarawak United, yang mana pada perlawanan ni Seri Pahang kalah 2-1 kepada pasukan Sarawak, yang mana gol Sarawak dijaringkan oleh Syami dan juga Ucik Akbar, manakala gol pasukan Seri Pahang dijaringkan oleh Hidalgo. Pada perlawanan ini, Seri Pahang bermain dengan 10 pemain ketika first half akibat daripada terjahan yang dilakukan Muslim Ahmad, yang mana terjahan seperti itu sepatutnya tidak dilakukan sebab Seri Pahang bukannya berada dalam kedudukan yang berbahaya untuk diserang dan sebagainya, tetapi terjahan keras tersebut dilakukan, memang layak kena kad merah. Dan untuk perlawanan ini juga kesian kepada pemain-pemain Seri Pahang apabila terpaksa bermain dengan 10 orang dan banyak pula percubaan yang terkena ataupun menggegarkan palang. Saya sebut palang ke, saya sebut tiang. Kalau hampa sebut palang ke tiang, terkena kepada palang gol lah, yang menyebabkan mereka gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Bahkan ada beberapa percubaan juga yang gagal dimanfaatkan dengan baik oleh barisan hadapan pasukan Seri Pahang. Namun begitu, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Seri Pahang dahulu. Apakah kekuatan dan juga apa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini? Perkara yang pertama yang boleh saya puji tentang pasukan Seri Pahang adalah gandingan bahagian tengah, yang mana gandingan David Rowley, Azam Aziz dan juga Hidalgo, yang mana Hidalgo telah ditukarkan untuk bermain sebagai central attacking midfielder CAM sewaktu perlawanan yang lepas lagi. Ini adalah perlawanan yang kedua beliau bergandingan dengan Azam berserta dengan David Rowley di bahagian tengah. Boleh saya katakan Azam dan juga Hidalgo menunjukkan satu chemistry di bahagian tengah dengan sangat baik. Mereka mempamerkan aksi-aksi yang menarik sebelum pemain-pemain Seri Pahang bermain dengan 10 orang. Di first half boleh dikatakan kawalan bola, ball position, banyak dikawal oleh pasukan Seri Pahang di bahagian tengah. Bahkan mereka juga banyak mencipta gerakan-gerakan menarik, yang mana kita tahu kelebihan Hidalgo dan juga Azam ni adalah daripada segi shooting luar kotak penalti. Kedua-dua player ni menunjukkan kematangan daripada percubaan dari luar kotak penalti yang sangat-sangat menarik. Bahkan daripada segi passing dan juga melakukan switch play, mereka juga mampu untuk link up dengan bahagian winger dan juga bahagian striker dengan sangat baik. Jadi boleh saya katakan untuk bahagian tengah pasukan Seri Pahang sebenarnya pada game ni dah solid, tetapi disebabkan kekurangan player, maka Seri Pahang terpaksa untuk menslowkan ataupun memperlahankan tempo dan lebih memfokus untuk memberi bantuan kepada bahagian pertahanan disebabkan kekurangan satu player. Kalau mereka tak kena kad merah, mungkin game ni akan kekal momentum dan juga lagi laju dia punya tempo untuk sepanjang game lah. Sebab waktu first half tu memang nampak shock, nampak sonok dah Seri Pahang mula untuk build up, banyak melakukan switch play, banyak melakukan gerakan-gerakan menarik, link up yang bagus, percubaan yang menarik. Tetapi sayanglah akibat kekurangan player, pemain-pemain Sarawak berjaya untuk memanfaatkan kelebihan tersebut, terutamanya di bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang yang banyak kosong dan juga kelompongan. Jadi itu yang pertama, bahagian tengah pasukan Seri Pahang memang solid dah. Hidalgo dan Azam buka game, percubaan, mereka link up dengan baik, switch play memang padu untuk pasukan Seri Pahang. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Seri Pahang, mereka punya winger, iaitu di bahagian kanan Bakiuddin, di bahagian kiri Syahir, menunjukkan satu corak permainan yang menarik juga, terutamanya Bakiuddin. Saya minat tengok Bakiuddin ni main, yang mana bertubuh kecil, dia punya lenggang-lenggok dia, bila dia dapat bola tu, dia punya dribbling memang menarik. Dia banyak kali mengucang-ngacirkan pertahanan pasukan lawan. Beliau banyak kali masuk dalam kotak penalti. Beliau banyak kali menghantar bola-bola hantaran yang tepat ke dalam kawasan kotak penalti untuk mencari penyerang ataupun bahagian serangan pasukan Seri Pahang. Jadi boleh saya katakan Bakiuddin bermain dengan sangat cemerlang. Beliau boleh link up dengan bahagian tengah dengan baik, iaitu antara Azam dan juga Hidalgo, yang mana beliau juga membuat running yang sangat menarik, off ball movement yang menarik, yang mana kita boleh tengok apabila Azam membuat long ball, Bakiuddin lari untuk ambil bola tu, dan Bakiuddin yang akan buat game di bahagian kanan. Memang sangat-sangat menarik lah untuk pasukan Seri Pahang di bahagian winger. Begitu juga dengan bahagian kiri, di bahagian sayap kiri, Syahir Saiful Nizwan juga berjaya menunjukkan satu performan yang menarik. Beliau menunjukkan kematangan walaupun jarang diturunkan, tetapi corak permainan beliau sangat menarik. Berjaya untuk mengucang-ngacirkan pertahanan Sarawak dengan banyak kali juga. Tetapi sayanglah, macam saya cakap, penyudah tak ada di bahagian hadapan pasukan Seri Pahang. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang
adalah mengenai Sean Jenely. Sean Jenely walaupun bukan pure striker, tetapi untuk game ni, waktu first half terutamanya, beliau berjaya link up dengan baik bagaimana dia nak buka game kepada Hidalgo, bagaimana dia nak set up kepada Azam Aziz dan sebagainya. Wah, jadi benda ni memang sangat menarik lah apabila bahagian serangan pasukan Seri Pahang berjaya link up dengan baik, tetapi untuk melakukan percubaan yang banyak. Tetapi kelemahan, kita masuk part kelemahan. Kelemahan pasukan Seri Pahang adalah dari segi penyudah. Mereka tak ada true striker, mereka tak ada striker tulen, mereka tak ada orang yang boleh menyudahkan peluang ataupun hantaran ataupun gerakan-gerakan yang mereka lakukan, terutamanya di dalam kawasan final third ataupun di dalam kawasan D-box pasukan Sarawak. Mereka ada banyak peluang, mereka punya buka game, mereka punya hantaran ke dalam kotak penalti berjaya menyumpai bahagian hadapan, tetapi penyudah, finishing, percubaan yang dilakukan tu semua tak masuk ke dalam gawang. Jadi Seri Pahang perlu perbaiki daripada segi penyudah mereka untuk memastikan yang mereka boleh skor gol. Kalau dok semalam Seri Pahang menang dah. Kalau dok semalam Seri Pahang menang dah. Tetapi sayang penyudah mereka agak tumpul. Mereka perlu perbaiki sikit lah. Kalau tak main 10 orang tu, saya rasa Seri Pahang boleh menang. Muslim Ahmad kena kad merah pula. Nak buat macam mana? Tapi tak apalah. Untuk Sarawak United, mereka masih lagi bermain dengan corak yang sama, bermain dengan direct and long ball. Mereka menggunakan sedikit kelebihan. Ada player yang laju di bahagian hadapan, ada Uci Abah, ada Francis Kone yang ada kelebihan daripada fizikal, untuk menggunakan kelemahan ataupun kekurangan kepada pasukan Seri Pahang yang bermain dengan 10 orang. Jadi mereka berjaya manfaatkan kelemahan tersebut, mereka berjaya ambil advantage, mereka berjaya untuk menjaringkan satu gol daripada set pieces. Nur Syami melakukan rimbatan, tepiah kena swiret masuk gol, dan mereka berjaya mendapatkan penalti disebabkan Francis Kone kena tackle dalam kotak penalti. Dan itu adalah corak permainan Sarawak, simple and easy, direct and long football. Tak banyak gerakan yang menarik sangat, cumanya mereka banyak menggunakan kelebihan individu, dan disebabkan kekurangan yang ada pada Seri Pahang, mereka berjaya ambil advantage, mereka ambil kelebihan, dan mereka berjaya untuk menang game ni. Kalau daripada segi ball position, daripada segi kawalan bola, daripada segi gerakan-gerakan menarik, kalau kita lihat sepatutnya Seri Pahang lah yang menang. Tetapi Seri Pahang pula tumpul daripada bahagian penyudah. Tu sebab orang kata bola sepak ni kejam. Dan bola sepak ni orang kata main tak lawa, tapi kalau boleh skor dia menang. Tu sebab bola sepak macam tu. Okey, Assalamualaikum.